Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 12 pengendalian data melibatkan satu standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data melibatkan satu standard pembelajaran iaitu membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. Apakah kepentingan mewakilkan data secara beretika? Perwakilan data membantu kita menganalisis dan mentafsir data dengan lebih mudah. Kita perlu mewakilkan data secara beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Dan untuk mewakilkan data secara beretika, yang pertama sekali sekiranya perwakilan data kita melibatkan skala, skala yang digunakan dalam perwakilan mestilah seragam. Dan bagi data numerik, mestilah bermula daripada sifar. Dan yang kedua, data yang dipaparkan mestilah tepat. Kita akan lihat 3 contoh bagaimana pentingnya untuk kita mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. Contoh yang pertama. Cikgu Habibah menjalankan satu tinjauan tentang bilangan adik-beradik bagi 15 orang murid di kelas 1 gigih. Hasil tinjauan ditunjukkan dalam plot titik di bawah. Yang ni adalah plot titik. Jadi soalannya, adakah plot titik ini memaparkan data dengan jelas? Jadi yang pertama sekali untuk kita lihat sama ada plot titik ini diwakilkan secara beretika, kita perlu lihat adakah bilangan data yang dinyatakan ataupun bilangan data tinjauan adalah sama dengan bilangan data yang dipaparkan dalam plot titik. Jadi kita lihat di sini daripada soalan kita tahu bahawa tinjauan telah dilakukan ke atas 15 orang murid. Jadi kita akan semak bilangan data berdasarkan plot titik. Untuk sifar ada 3. Untuk 1 ada 4. Yang ni ada 6. Untuk 3 ada 3. Yang ni ada 1, 1, 1. Jadi cikgu semak dahulu bilangan data. Jumlahnya. Kita akan jumlahkan 4, tambah 3. 4 tambah 3, tambah 6. Tambah 3, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi di sini kita dapat jumlahnya adalah 19 orang. Yang pertama kita dah lihat bahawa bilangan data dalam tinjauan 15, tetapi bilangan data yang dipaparkan dalam plot titik ialah 19 orang. Jadi bilangan data dah tak sama. Yang kedua kita lihat. Tinjauan adalah tentang bilangan adik-beradik. Bagaimana terdapatnya hasil sifar bilangan adik-beradik? Jadi data ini boleh mengelirukan. Sebab apa? Sebab bilangan adik-beradik pasti bermula dengan 1, iaitu dirinya sendiri. Jadi bila bermula dengan sifar, data ini akan membuat kekeliruan. Akan memberikan kekeliruan kepada orang yang melihat kepada perwakilan data ini. Jadi, untuk menjawab soalan, adakah plot titik ini memaparkan data dengan jelas? Jadi, kita akan jawab tidak. Kerana perwakilan ini mengelirukan orang ramai. Di sinilah. Yang tadi, bilangan adik-beradik, sifar. Bilangan murid dalam plot titik itu juga menunjukkan 19 orang. Tidak sama dengan tinjauan yang dilakukan iaitu 15 orang. Ini contoh pertama. Bagaimana data yang diwakilkan secara tidak beretika boleh menyebabkan kekeliruan. Seterusnya kita lihat pada soalan
latih diri 12.1E. Okey, Zurini menjalankan tinjauan ke atas 40 orang murid tentang sejenis permainan kegemaran. Okey, ada hoki, badminton, bola tampar dan bola sepak. Hasil tinjauan ditunjukkan dalam carta palang di sebelah. Adakah carta palang ini memaparkan data dengan tepat? Terangkan. Okey, bila melibatkan yang pertama sekali, bila melibatkan carta palang, kita boleh semak dua perkara. Okey, yang pertama kita boleh semak tentang skala yang digunakan, okey, kerana melibatkan bilangan murid. Dan yang kedua, kita boleh semak bilangan data. Okey, bilangan data sama ada sama tak perwakilan yang diberi dengan tinjauan yang dilakukan. Okey, kita lihat dahulu tentang skala. Okey, untuk skala bilangan murid, skala yang digunakan, okey, 4, 8, 12, 16. Jadi, skala yang digunakan adalah seragam. Okey, kita lihat pula tentang bilangan data. Okey, tinjauan dilakukan ke atas 40 orang murid. Jadi, kita lihat dalam perwakilan carta palang ini adakah sama dengan bilangan tinjauan. Jadi bilangan data, okay, yang pertama ialah 4. Kita tambah dengan yang kedua 12. Okay, tambah lagi dengan 6. Okay, tambah lagi dengan 16. Okay, 16. Jadi kita boleh lihat di sini jumlahnya ialah 38 orang. Okey, dalam perwakilan data hanya ada 38 orang murid. Sedangkan tinjauan dijalankan ke atas 40 orang murid. Jadi, adakah carta palang ini memaparkan data dengan tepat? Jadi, kita perlu nyatakan bahawa data ini tidak dinyatakan dengan tepat. Jadi, jawapannya tidak, kerana hasil tinjauan bagi semua murid tidak ditunjukkan dalam carta palang. Okey, tinjauan 40 tetapi perwakilan hanya ada untuk 38 orang. Jadi lagi dua tidak ditunjukkan pada carta palang. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat untuk soalan latih diri yang kedua. Graf garis di sebelah menunjukkan suhu di bandar mahkota dari jam 8.00 hingga jam 16.00. Adakah graf garis ini memaparkan data dengan jelas? Okey, terangkan. Okey, yang ni melibatkan datanya tentang suhu dan juga waktu. Jadi untuk graf garis, kita akan lihat kepada skala yang digunakan. Okey, skala. Okey, jadi kita lihat kepada skala di mana skala pada suhunya, okey, pada paksi mencancang bermula dengan 24. Okey, tidak dimulakan dengan sifar. Okey, jadi skala di sini tidak dimulakan dengan sifar. Jadi data ini, adakah data ini dipaparkan dengan jelas? Jadi kita boleh nyatakan bahawa tidak. Kerana graf garis seolah-olah menunjukkan perubahan suhu yang mendadak setiap 2 jam pada hari itu. Okey, skala pada paksi mencancang kita harus labelkan bermula daripada sifar supaya maklumat yang ditunjukkan tidak mengelirukan. Okey, kalau kita lihat pada perwakilan graf garis ini, kita boleh katakan bahawa seolah-olah perubahan suhu adalah mendadak. Sedangkan sebenarnya perwakilan data ini tidak jelas kerana dimulakan dengan 24. Tidak dimulakan dengan sifar. Jadi sebenarnya perwakilan sebegini akan membuatkan kekeliruan kepada orang yang melihat kepada perwakilan data ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham apakah kepentingan untuk kita mewakilkan data secara beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like,
share, komen serta subscribe. Terima kasih.